Okay, kita mula dengan uji minda 8.2C. Okey, rajah di sebelah menunjukkan segi empat sama PQRS dengan sisi 6 cm. Okey, kemudian ada dua semi bulatan berpusat di M dan N dilukis dalam segi empat sama. Okey, ni semi bulatan ya. Okey, kemudian dia bagi M dan N titik tengah PS dan QR. Nampak kan M dan N tu titik tengah PS dan QR. Ni ya, ni titik tengah PS dan juga QR. Lepas tu dia kata lorek, dia minta kita lorek rantau yang memenuhi pergerakan lokus-lokus berikut. Okey, untuk A, lokus bagi titik X yang sentiasa bergerak dengan keadaan XM lebih kecil sama 3. Okey, dekat gambar tak ada X sebab X itu adalah lokus. Jadi sekarang bila dia kata XM, keadaannya, kalau kita guna jangka lukis, okey, kita letak jarum dekat M lah. Okey, X yang tak ada, X tu yang kita nak cari. Okey, jadi sekarang kalau dia kata 3 cm, kita kena bukalah ruang ni 3 cm. Tapi kalau mengikut gambar ini, okey, O tu tadi tengah kan, ni ada nilai 6 cm. Okey, jadi kita tahu. Okey, kita akan ikut gambar. Okey, 3 cm tu adalah setakat lengkok ni saja. Okey. Okey, jadi kalau XM tu lebih kecil sama 3 cm, tetapi ada syarat kedua, lebih daripada 3 cm dari garis SR. Okey, kalau garis SR dekat sini yang bawah ni. Okey, lebih dari 3 cm, kita anggap satu unit tu 3 cm sekarang ni, gambar kat bawah ni. Jadi 1, 2, 3. Maksudnya lebih daripada MN. Jadi sekarang dia lebih daripada MN ini. Okey. Dan dalam masa yang sama, dia berada kurang daripada 3 cm. Sini lengkok tu. Jadi sekarang sepatutnya jawapan kamu berada di sini. Okey, ada yang betul tak? Boleh respon? Izzah mana? Okey, dapat. Zikri dapat. Dapat sebelum saya tunjuk ke apa? Okey, betul. Bagus. Okey, dekat kawasan itulah. Okey. Dia kena memenuhi dua-dua syarat serentak. Okey, jadi jawapan dekat sini kita boleh label lah dia sebagai, dia minta lorek, jadi awak kena lorek, dan dalam masa yang sama awak label dia sebagai lokus apa? X. Okey, untuk B, lokus yang saya pakai color lain. Okey, so nanti dia bercampur. Lokus bagi titik Y, sekarang titik Y. Bila titik Y maksudnya kita nak bina lokus Y. Okey, dia sentiasa bergerak dengan keadaan YM lebih besar dari 3. Dalam gambar M di sini kan. Okay, saya ketepikan pembarisan ni sekejap. Okey, M dekat situ. Jadi kalau lebih besar dari 3, maksudnya sekarang, okey ini 3, jadi dia lebih lah. Lebih maksudnya luar daripada kawasan semi bulatan. Kan? Okey, dan YN lebih besar sama dari 3 cm. Ini N. Okey, Y itu pun dia bergerak jugalah. Dia ada titik bergerak yang lebih besar dari 3 cm. Maksudnya luar juga daripada bulatan yang sebelah kanan. Okey, kedua-duanya luar. Jadi sekarang jawapan kita yang ini, ruang ini. Dan kita labelkan sebagai lokus Y. Okey, seterusnya C. Huraikan persilangan antara lokus X dengan lokus Y. Okey, jadi lokus X dengan lokus Y ni dia bersilang dekat mana? Siapa boleh jawab? Okey, saya padam juga. Ni, okey, kalau kita tengok dalam gambar yang saya conteng-conteng ni, jelas sekarang dia bersilang dekat ni yang merah ni kan? Okey, jadi persilangan antara lokus X dan lokus Y ialah, yang ini dia special sikit. Okey, dia macam soalan kebat juga ni sebab dia bukan soalan rutin. Selalu rutin dia minta titik persilangan kan. Okey, ni lengkok OP tu. Sepanjang inilah dia bersilang. Untuk yang kedua, okey ni senang sahaja. Rajah di sebelah menunjukkan kawasan berpagar bagi suatu padang rumput berbentuk segi empat tepat PQRS dengan ukuran 6 meter dan darab 8 meter. Okey, sebab tu ada seekor kambing diikat pada titik Q. Okey, kalau gambar yang saya lukis kat bawah ni, okey, kambing tu dekat sinilah. Okey, jadi kalau nak jawab soalan, tak perlulah awak bersusah payah lukis pagar, lukis rumput, lukis kambing, mau 2 jam tak siap nanti kan. Jadi lukis dia punya plan sahaja ni. Okey, seekor kambing tu diikat dekat Q. Okey, kemudian dia bagi tahu panjang tali 7 meter. Okey, jadi kalau dekat Q agak-agak mana kambing boleh gerak tu?
Okey, dalam exam kena guna jangka lukis ya. Okey, kita akan letak jarum di Q dan kita akan buka. Okey. Ini sebanyak 7 meter. 7 meter kira 7 kotak lah ya. Okey, kalau untuk gambar ni lah. Okey, kita wakilkan dia dengan 7 kotak. Jadi jawapannya di situ. Okey. Dan tak perlu lukis bulat penuh, sekadar di dalam rajah. Okey, label saja macam tu. Okey, ini nombor 3. Khalid melukis pelan untuk permainan mencari kotak harta karun pada grid segi 4 sama dengan skala 1 cm 1 meter. Okey, pada rajah, okey. A ya, kawasan kotak harta karun jika berjarak 3 meter dari tiang bendera. Jadi kalau 3 meter, sekarang dia kata 1 cm 1 meter. Itu skala kan? Jadi kita akan keluarkan jangka lukis dan letak jarum dekat mana? Siapa boleh jawab? Dekat bendera P. Bendera P. Dekat bendera tu. Dia punya tapak dekat P. Okey, sekarang 3 kotak buka. Okey, sebab dia kata 1 cm tu 1 meter. Kita anggap satu kotak ini 1 meter. Jadi saya akan buka sekarang 3 sahaja. Okey. Okey, macam tu. Lepas tu buat apa? Kita akan pusing. Okey, jadi dapatlah. Okey, ingat mesti guna jangka lukis. Okey, seterusnya B. Okey, kawasan kotak harta karun jika berjarak 5 meter dari jalan bahagia. Okey, jalan bahagia tepi ni. Dinding tepi ini. Jadi kalau 5 meter, maksudnya 5 kotak. Okey, bila dia dari garis, okey, kita tengok pakai pembaris. Okey, ini kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi dia di situ. Okey, yang lain dapat tak? Okey, jadi dapat kat situlah. Okey, seterusnya dia ada minta apa-apa? Okey, tandakan kedudukan yang mungkin bagi kotak harta karun dengan simbol pangkah. Jadi sekarang jawapannya ada 2 lah ya. Okey, ni ada 2. 1, bulat dulu, kemudian pangkah di dalamnya. Okey, masterikan diri. Yang ini tak perlu lukis. Adakah yang lukis tadi? Ni tak perlu lukis, dia soalan kebat, bukan rutin juga ni sebab dia kita tengok daripada gambar. Okey, rajah di bawah menunjukkan 2 semi bulatan. Okey, PKLT dan QNMS berpusat di R. Okey, ini R, pusat dia. Dengan diameter masing-masing, okey, yang PT ini adalah 8. Okey, dan yang kecil, bulatan semi bulatan yang kecil ini adalah 4 cm. Okey, dia punya diameter Okey, jadi kalau macam tu sekarang ni antara P dengan R, kalau kita kira jejari ini adalah 4 RS ni 2 cm. Okey, sebab ni diameter dia bukan jejari. Okey, sekarang kita baca. Berdasarkan rajah di atas, nyatakan titik yang berjarak 2 cm dari R dan ada 2 syarat 4 cm dari P. Okey, kita tengok 2 cm dari R. Ini adalah R di tengah ini. Okey, ini 2 cm, saya kata jejarinya 2 cm. Jadi sekarang 2 cm itu berada di lilitan ini. Okey, jadi sekarang dekat sini ada huruf N dan juga M. Tapi ada syarat kedua. 4 cm dari P. Okey, saya guna hijau. Ini P. 4 cm dari P dia akan pergi ke lengkok ini. Okey, nampak tak apa yang bertindih sekarang? Huruf manakah yang bertindih antara garis hijau dan biru? N. N. Ya, N. Jadi jawapannya adalah N. Okey, untuk B, titik yang berjarak lebih daripada 2 cm. Okay, lebih daripada 2 cm dari R. Okey, R ni tadi kalau 2 cm yang merah ni, saya letak merah 2 cm. Okey, kemudian 4 cm dari T. Okey, dia nak lebih 2 cm. Maksudnya titik tersebut mestilah lebih daripada semi bulatan ini. Okey. Kemudian 4 cm dari T. T di sini. Okey, T kat sini. Jadi dia ada dekat line 4 cm ni lah. Okey, agak-agak yang mana? Titik mana yang memenuhi syarat? Lebih dari line merah. Okey, tetapi dia berada pada line hijau. Okey, saya hijaukan ni. Okey, bagi saya jawapan, boleh buka mic. Zikri apa?
Okey, L. Yang lain dapat tak? Okey, kenapa bukan M? Siapa boleh bagi jawapan kenapa bukan M? Sebab M tu dia 2 cm dari R. Kita nak lebih. Jadi bila nak lebih, kita akan pilih satu lagi huruf lah. Iaitu ujung ni L. Okey, C. Kedudukan bagi titik X yang bergerak dalam rajah dengan keadaan kurang daripada 4 cm dari P. Okey, kita lihat balik tadi kedudukan P. P di sini. Okey, 4 cm antara ni lah lengkok K and R. Dia kata kurang. Kurang daripada 4 cm dari P. Maksudnya sekarang titik itu berada dalam kawasan ini. Okey? Okey, kemudian syarat kedua, lebih daripada 2 cm dari R. Lebih dari 2 cm dari R. Ini R. 2 cm di sini. Okey, dia kata lebih keluar daripada ruang hijau ini. Jadi apakah jawapannya? Satu ramai. Okey, satu. Okey D, kedudukan bagi titik Y yang bergerak dalam rajah dengan keadaan YR lebih kecil dari 2. Okey, mana R? Okey, R di situ. Ni R. Okey, yang ini tadi saya dah bagi tahu dah banyak kali dah ni. Ni 2. Okey, dia kata lebih kecil dari 2. Maksudnya sekarang sama ada 2, 3 atau 4 lah. Okey, dia di dalam kawasan ini. Okey, tetapi kita ada syarat kedua. YP lebih kecil daripada 4. Mana P? Okey, ni P. Ini 4. Okey, sama pula color ni. Okey, ini 4 K and P ni. Okey. YP lebih kecil dari 4. Jadi nombor tu tadi mestilah dalam kawasan ini. Okey, jadi yang mana memenuhi dua-dua kawasan? Dua. Okey, yang ini 2. Okey, dan yang terakhir E, kedudukan bagi titik Z yang bergerak dalam rajah dengan keadaan ZT lebih besar daripada 4 cm. Okey, ZT lebih besar dari 4 cm. Semuanya sekarang dalam semi bulatan. Ini T ya. Okay, jadi ZT tu ini kalau ini 4 cm, dia lebih besar, jadi dia di ruang luar sana. Hafizatul baru masuk. Okey. Okey, di ruang luar sana, maksudnya 5, 6 tu dah tak payah tengok lah. Okey, kemudian kita tengok syarat kedua. ZP lebih besar dari 4. Okey, ini P. Okey, 4-nya tadi di sini lebih besar daripada 4. Jadi mesti di luar sana lah. Okey, dia ada syarat ketiga. ZR 2 cm. Okey, saya letak warna sama pula ni Okey, ZR 2 cm. Lebih daripada 2 cm. Okey, jadi apa jawapan? Terang-terang kat situ Apa jawapan? 6. Okey, 6. Okey, sekarang kita pergi yang terakhir. Okey, nombor 2 ni yang terakhir. Dan rajah di bawah SLMQ. Okey, ini lagilah kena baca betul-betul sebab bulan kan jadi confused lah kan. Okey, SLMQ. Okey, kemudian P. P kita ada P, K, L, R. Dan kita ada ni Q, N, K, S. Okey, ini cukup pangkal-pangkal dah sama pula dia punya bentuk. Okey, kemudian R, M, N, P. Okey, R, M, N, P. Ini adalah lengkok bulatan berjejari 4 cm. Dia lengkok bulatan lengkok bulatan tu maksudnya separa bulatan lah. Dia ada pusat. Okey, pusatnya kalau macam untuk S, L, M, N ni pusat dia P. Okey, saya padam balik yang saya conteng ni. Saya ambil satu dulu. Okey, saya ambil satu dulu untuk terangkan macam mana bentuk bulatan tu kan. Okey, ini katakan ni dia kata SLMQ. Okey, yang ini saya merahkan ni line ini. Pusatnya P. Okey, macam tu. Boleh faham? Okey, pusat dia P. Jari dia 4 cm. Maksudnya jarak sini 4 cm. Jadi yang lain ni pun samalah. Kalau R ini, okey, R ni pusat untuk ni. Yang sebelah sini pula. Okey, boleh faham itu Okey, sekarang kita tengok A. Padam balik ni, kan keliru kan banyak benar. Okey, kedudukan bagi titik X yang bergerak dalam rajah dengan keadaan XS lebih kecil dari 4 cm. XS tu lebih kecil dari 4 cm. Okey, dan ni maksudnya dia dekat S ni lah Okey, kalau titik dekat S, kalau dia punya
Apa benda ni? Lengkok bulatan ni kat sini. Okey, maksudnya jarak ni ke sini. Jari dia tadi dia bagi tahu 4 cm kan? Okey, jadi kita tengok syarat pertama. XS lebih kecil 4 cm. Jadi sekarang ternyata X itu berada dalam kawasan inilah. Okey, dalam kawasan. Kemudian XP lebih kecil dari 4 cm juga. Okey, ini P dan 4 cm tadi dekat sini. Lengkok untuk P tu, pusat P tu di sini. Okey, dan dia berada dalam kawasan merah dan juga hijau. Jadi, dekat manakah dia sekarang? Okey, ada syarat lain? Oh, ada satu lagi syarat. XQ lebih besar pula dari 4 cm. Okey, XQ maksudnya titiknya dekat Q. Okey, saya buat biru pula. Okey, kalau titik dekat sini, okey 4 cm ni saya highlight purple ni. Okey, yang mana yang memenuhi syarat? Okey, yang pertama XS lebih kecil dari 4, jadi dia dalam kawasan merah. XP lebih kecil 4, dia dalam kawasan biru. Tetapi sekarang dia dalam kawasan hijau. Tetapi sekarang XQ dia lebih besar dari 4. Okey, luar kawasan biru. Jadi, apakah jawapannya? 1. Okey, yang lain dapat tak? Okey, untuk B, kedudukan bagi titik Y yang bergerak dalam rajah dengan keadaan YR lebih besar dari YP. Okey, YR, ini R. Okey, kalau kita letak kat sini sekarang. Okey, hitam, satu lagi purple, satu lagi saya buat sini P. Okey, dekat mana agaknya jawapannya? YR lebih besar dari YP. Ini YR. Ni panjang dia YR. Okey. Ini YP. Ni P. Jadi YP tu sini jarak dia. Okey. Kalau YP sini, dia sekarang nak YR lebih besar dari YP. Maksudnya Y tu akan bergerak lebih jauh daripada sasaran ni. Mana dia? Dah conteng dah tu. Kalau dia sekarang dekat hitam ni, dia sama dengan YP. Betul tak? YR sekarang sama dengan YP. Kalau YR di yang purple ni dan YP di merah. Tapi sekarang kita nak lebih. Lebih daripada YP. Jadi kat mana tu? 4. Mana? 4. Ni, 4. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita pergi yang terakhir. Okey, yang terakhir. Kedudukan bagi titik Z yang bergerak dalam rajah dengan keadaan ZP lebih kecil dari 4. Okey, ZP. Okey, jadi titiknya di P. Okey, kita tahu tadi S, L, M, Q ni tadi jejarinya 4. Kan? 4 jejarinya. Okey, dia nak lebih kecil dari 4. Jadi sekarang kedudukannya dalam kawasan merah ni. Okey. Kemudian ada lagi ZQ lebih kecil dari 4. Okey, ZQ pula. Okey, di titik ini. Okey, kat mana ZQ4? Okey, ZQ4 dekat sini. P, soalan sekarang lebih kecil dari 4. Jadi dia dalam kawasan purple. Okey, kemudian ada lagi ZR lebih kecil dari 4. Maksudnya titik dekat R pula. Okey, titik dekat R. ZR sekarang lebih kecil dari 4. Okey, 4-nya sini. P lebih kecil maksudnya dia dalam kawasan hijau. Dan satu lagi, ZS lebih kecil dari 4. 4 penjuru dia bagi kan. Menarik ni 4 penjuru. Semua ada. Supaya boleh tukar-tukar colour kan. Okey, jadi kat sini dia punya border dan dia dalam purple tu. Okey, titik mana yang dia berada dalam keempat-empat keadaan ini? Siapa boleh jawab? 3. Zikri lagi. Yang lain? Tu. Zikri dah jawab tu. Yang lain? Okey, 3 Zah. Okey, boleh faham tak setakat soalan-soalan yang kita bincang hari ini? Ada masalah? Okey, yang saya bincang ni adalah soalan bukan rutin tau, yang untuk yang dua yang last tu. Soalan ni jarang keluar tapi sebab dia bukan rutin, kita kena hati-hatilah. Okey, dia mungkin akan keluar. Okey, itu saja kelas kita. Okey, ada lagi beberapa minit, bolehlah nak tanya dekat Telegram pun boleh ya. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.